Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Mukadimah kita pada malam ini, tuan-tuan, kita nak menyentuh tentang kejadian ngeri di Parlimen. Di Parlimen, saudara, dikala KKM membentangkan kertas putih, sepatutnya dia tanyalah soal vaksin ke, dia tanyalah soal penyelewengan yang berlaku, yang dia tanya tentang jururawat pakai baju ketat. Ini menjadi persoalan misteri, tuan-tuan. Sebab saya dah pergi banyak hospital, saya antara orang yang pergi ke hospital, klinik kesihatan, dan bak kata orang tu lah, jaranglah saya pergi ke klinik-klinik swasta ni, banyak saya pergi ke klinik kerajaan. Saya macam belum jumpa jururawat yang pakai baju ketat. Jadi saya tanya dengan kawan-kawan ni, saya suruh dia orang buat search, macam mana rupa jururawat di Malaysia ni yang pakai baju ketat. Yang kita dapat jururawat pakai baju ketat ni, tuan-tuan, semua di pornografi. Saudara, jadi cubalah kita bayangkan ahli parlimen daripada Kuantan ni, mana dia dapat idea jururawat di Malaysia ni pakai baju ketat. Saudara, inilah dia kualiti ahli parlimen daripada PAS dan juga Perikatan Nasional, tuan-tuan. Dalam banyak-banyak perkara yang patut dia pertikaikan, berhubung dengan kertas putih ni tentang soal bagaimana vaksin dibelikan, walaupun keperluan tidak perlu banyak macam tu, tetapi dia orang dah belanjakan terlalu banyak duit membelikan vaksin walaupun jumlah yang diperlukan kecil. Bila beli berlebihan, saudara, bila tak dapat diinjek kepada pesakit-pesakit ataupun tidak dapat diinjek kepada warga negara Malaysia, maka vaksin tu akhirnya expired. Itu yang sepatutnya dia pertikaikan. Kenapa tidak dibeli mengikut keperluan? Kenapa harga luar biasa lebih tinggi berbanding dengan di Amerika ataupun di negara-negara lain? Adakah benar ada di antara vaksin-vaksin yang dicucuk kepada rakyat Malaysia expired? Yang dia patut bangkitkan ialah kenapa dipaksa vaksin itu disuntik, sedangkan di peringkat awal Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan tidak ada paksaan dalam pengambilan vaksin. Tugas kerajaan hanya menyediakan vaksin, tetapi hak rakyat, sepatutnya hak rakyat. KJ pun mula-mula dulu dia kata hak rakyat sama ada nak suntik ataupun tidak. Lepas tu hari ni dah mengaku, dia kata dia buat kesilapan besar, mengatakan bahawa dia tidak sepatutnya mengeluarkan kenyataan dalam bahasa Inggeris yang membawa maksud saya akan susahkan hidup rakyat yang tidak mahu mengambil vaksin. Yang ini yang sepatutnya ahli parlimen PAS Kuantan bangkitkan bila dia mendengar pembentangan kertas putih. Tiba-tiba, tuan-tuan, lainnya orang bincangkan, lainnya orang jadikan kertas putih. Tidak ada kertas putih tentang baju ketat ni, tuan-tuan. Dan saya dah pergi banyak hospital, saudara, saya belum jumpa lagi jururawat yang pakai baju sendat, ataupun pakai baju sampai dada terbuka ke kancing. Tak ada, tuan-tuan. Kebanyakan daripada mereka ni pakai semua longgar-longgar belaka sopan santun. Cuma tak ada lagu sopan santun. Tak ada. Tetapi saya khawatir, tuan-tuan, nampak gayanya ahli parlimen PAS ini banyak sangat tengok gambar-gambar jururawat yang pakai mungkin pakai skirt ketat, pakai baju ketat, dan itu semua kita dah suruh cari dekat Malaysia ni. Kita suruh buat Google search, semua menuju ke arah pornografi. Jadi saya nak tanya dengan ahli parlimen daripada Kuantan ini, di mana dia nampak jururawat yang memakai pakaian ketat? Tolong jawab sikit. Jadi malam ni sementara kita menunggu jawapan daripada
ahli parlimen Kuantan yang saya yakin tidak ada jawapan balas. Untuk mereka-mereka yang ingin bertanyakan sebarang soalan kepada kita pada malam ini untuk kita jawab isu-isu semasa, anda boleh tanya soalan itu di talian melalui WhatsApp di talian 0194819495. Tolong pin nombor ni 0194819495. Nombor baru ni tuan-tuan. Okey. Nombor yang lama tu hidup lagi? Ada. Nombor lama tu pun boleh pakai juga sebenarnya. 0113959404. Okey, silakan. Okey, ya. Masih lagi dengan PAS ni. Lepas tu hari ni dia keluarkan kenyataan bahawasanya mereka adalah kawan sejati dan setia di dalam politik. Sejatilah sangat. Bila mereka bersama dengan Semangat 46, hancur lebur. Tidak ada kesetiaan. Bila mereka bersama dengan DAP, dengan PKR, tidak ada kesetiaan. Bila mereka bersama dengan UMNO pun dah kahwin dengan UMNO, dia cari jantan lain juga, bersatu juga yang dia join senyap-senyap, tak beritahu kita. Dia dah bersama dengan bersatu, sekarang ni dia cari atuk pula. Dia dah mula peluk Daim pula. Yang penting tuan-tuan, dia cari orang yang boleh menguntungkan dia. Dan banyak-banyak orang yang menguntungkan dia, nampak gayanya orang yang boleh memberikan dana, nampak gayanya. Itu menjadi first priority PAS dalam menentukan dengan siapa mereka nak berkawan. Jadi saya haraplah kawan-kawan yang dah terkena dengan PAS ini berhati-hati. Yang belum kena juga sewajarnya berhati-hati. Okey, soalan lain. Ya. Cakap pasal kertas ni Ya. Hari ini media melaporkan Lembaga Hasil Dalam Negeri menyerbu rumah Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Katanya, kata LHDN, dakwaan cukai pendapatan yang tidak dilaporkan. Ya, itu biasalah kan. Bila dia belanja tu luar biasa, maka LHDN akan siasatlah dari mana datangnya perbelanjaan luar biasa tu. Maka bila LHDN masuk untuk menggeledah rumah dia, maka banyak dokumen-dokumen pemilikan harta yang boleh membuktikan bahawa dia banyak tidak declare pendapatan dia daripada sumber yang mana. Maka sudah pastilah bila dokumen itu dirampas, sikit hari lagi kita akan tengok pula pendakwaan dilakukan ke atas Hamzah. Itu baru seorang kena kan. Kalau nak ikutkan zaman Mahathir dulu kan, apa yang orang UMNO tak kena? Semua orang kena. Kita pun kena kan. Semua kena. So hadaplah pula kan. Itu sebab bila kita berkuasa nak zalim tu berpada-pada. Takut yalah hari ni hari kita, hari esok mungkin hari orang lain. Betul tak? Hari ini kita anyaya orang lain, esok lusa orang lain pula anyaya kita. Kena beringat. Okey, silakan. Okey Tok. Okey. Tok tadi cakap salam satu Malaysia, salam satu Malaysia. Hari ni kita ada satu kisah tentang satu Malaysia. Ya. Ismail Sabri, Hishamuddin, Wika Siong dan Saravanan makan bersama hari ni. Itu bukan satu Malaysia. Itu keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Saya seronok bila tengok Wika Siong, Saravanan, Hishamuddin, siapa nama lagi seko tu? Mael. Mael kan. Bila mereka ni bersama tu kan, saya kira 100 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta. Lepas tu campur Hasni 500 juta. Saya gembira bila dia orang ni menunjuk-nunjuk 10 budak hitam ni. Saya boleh bayangkan sikit hari lagi parti saya ada 500 juta. Sekarang baru ada 5 budak hitam kan. Tunggu lagi 5. Siapa lagi 5 tu? Kita nak tengok kan. Okey, Kasturi, silakan Kasturi. Kita ada kawan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cik Kasturi. Soalan sajalah. Okey. Datuk Lokman, tadi saya adalah tengok berita jam 8. Okey. Mungkin ada tengok wartawan TV3 ada wawancara sedikit dekat Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz kita bekas Okey. Padang Rengeh. Okey. Dia ada tanya dan dia keluarkan satu statement. Saya rasa mungkin umum pun dah tengok. Okey. Dia kata lah ayat dia begini ya, Datuk Nazri Aziz. Dia kata kepada UMNO tu harap tidak terlalu demand lah menjelang PRN ni. Takut kursi yang sedia boleh kita nak pertahankan ataupun boleh menang, tiba-tiba boleh jadi tak menang. Dia kalau kita tengok pendidikan dia cakap tu macam supaya kita dalam UMNO ni tak gopoh sangat lah. Itu pemikiran kita lah. Jadi nak minta Datuk Lokman tolong ulaskan. Terima kasih. Saya rasa pandangan Datuk Seri Nazri Aziz tu ialah kita jangan tamak lah sebenarnya kan. Kita kata orang tu kalau kita meminta tu kita berpada-pada. Itu pandangan peribadi Datuk Seri Nazri Aziz. Tetapi boleh turun Kasturi Ada soalan lain ke? Ada soalan lain? Okey. Saya tak nampak lah rakan-rakan kita ni kata orang tu membuat permintaan tak realistik dan sebagainya. Dalam perundingan kerusi memang menjadi amalan biasa. Semua orang akan minta untuk mendapat jumlah kursi yang semaksimum mungkin. Itulah tanggungjawab mereka-mereka yang dihantar untuk mewakili parti bagi membincangkan soal pengagihan kursi. Sekarang pun kat atas ni sedang berlaku mesyuarat membincangkan soal pengagihan kursi untuk negeri Selangor dan sebagainya. Dan selepas perbincangan di antara wakil parti selesai, katalah ada lagi yang kawasan bertindih yang belum dapat diputuskan siapa yang akan bertanding di kawasan tersebut. Maka contohnya lah kalau benda tu berlaku di negeri Selangor, Ketua Perhubungan Negeri Selangor akan berbincang bersama dengan Ketua Perhubungan PH akan berbincang bersama dengan Ketua Perhubungan Barisan Nasional. Pengurusi Barisan Nasional Selangor akan bincang dengan pengurusi PH Selangor. Kalau masih lagi ada pertindihan, maka ianya akan dibawa kepada Majlis Presiden. Presiden ataupun pengurusi Barisan Nasional akan berbincang dengan pengurusi Pakatan Harapan. Jangan bimbanglah bab kursi ni. Saya rasa selagi tidak ada walaun dengan PPBM, insya-Allah sesama kita ni boleh diselesaikan dengan kata orang tu semangat kekeluargaan. Tak perlu bimbang lah. Datuk Seri Nazri pun tak perlu bimbang. Kita sentiasa bertolak ansur, tetapi kita tidak membenarkan diri kita ditolak beransur-ansur. Maknanya di dalam perundingan itu pasti akan ada ketegasan. Tetapi akhirnya apa juga keputusan pucuk pimpinan parti, saya yakin Barisan Nasional di peringkat negeri-negeri di 6 buah negeri ni termasuklah PH, mereka akan memberikan taat setia dan menyokong penuh keputusan yang dibuat oleh Majlis Presiden akhirnya, insya-Allah. Okey, kita ada dua, Nash Haup dan Eddie Reza. Silakan Nash. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, saya nak tanya soalan berkenaan dengan Iswadi Moni. Saya selalu dengar live beliau ya. Okey. Jadi beliau sering menghentam Datuk Seri Najib walaupun dia dah jadi Setiausaha Kerja. Jadi apakah yang benda yang dia cakap tu merupakan pendirian rasmi daripada PKR? Saya rasa itu pendirian rasmi beliau lah. Itu pendirian rasmi beliau. Kalau tengok kepimpinan PKR ini tak ada lagi lah kita dengar suara-suara sumbang di kalangan pemimpin PKR.
Itu sebab dia diletak sebagai susah kerja lah. So dia buat kerja lah kan. Kalau dia diletak sebagai ketua perangan, itu segala apa yang dia cakap tu boleh menjadi kenyataan rasmi parti. Sangat bahaya tu. Tapi kalau setakat susah kerja, tak ada masalah lah. Soalan kedua saya bukan tu, susah kerja parti saya pun, dia susah merupakan- kerja biro perangan. Ya. Soalan kedua saya tu, Ya. untuk ahli akademik, apa yang kami boleh buat untuk membantu kerajaan perpaduan sekarang ni? Ahli akademik ni macam-macam dia boleh buat. Ada setengah-setengah ahli akademik tu dia pandai buat research dan sebagainya. Itu pun boleh membantu kita. Kalau misalnya buat research ini perlukan belanja yang besar, kalau tidak ada orang bagi peruntukan, mungkin bolehlah buat research dengan sampling kecil ataupun dengan sampling yang ibarat kata orang tu tak perlu turun sampai ke bawah, menggunakan kaedah-kaedah melalui WhatsApp dan sebagainya ataupun melalui panggilan telefon saja untuk membuat research. Tetapi yang paling penting, mereka-mereka yang digelar pendidik ini, mereka ada anak didik, dan anak-anak didik mereka ini hampir pasti akan menjadi pengundi, akan menjadi pengundi dalam pilihan raya. Kalau tidak pun di 6 buah negeri ni, mereka akan menjadi pengundi untuk pilihan raya umum yang ke-16. Jadi daripada sekarang ni sewajarnya kita pastikan dari segi fikrah anak-anak muda kita ini, kita pastikan mereka ini bersama dengan kita. Kita pastikan kita didik mereka ini supaya bila mendapat bahan-bahan maklumat, contohnya kalau kita tengok anak-anak muda sekarang ni, dia punya level untuk mendengar sesuatu isu semasa, penerangan dan sebagainya, dia punya jangka masa mereka boleh dengar, mereka boleh tonton ni sangat singkat. Jadi banyak di antara mereka ni, mereka pergi ke TikTok yang duration dia dalam 1 minit, ada yang setengah minit, ada yang paling tinggi pun 3 minit. Dia orang tak boleh dengar explanation panjang-panjang. Jadi pendidik ataupun lecturer ataupun cikgu ni, mereka memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan anak-anak kita, anak-anak didikan kita ni tahu kenapa mereka perlu melibatkan diri dalam sesebuah pilihan raya, mengundi itu untuk pilih ahli parlimen, mengundi itu untuk pilih ahli Dewan Undangan Negeri, apa tujuan dia, orang macam mana yang wajar kita pimpin, apa kriteria-kriteria dalam menentukan calon pilihan raya yang patut kita vote, adakah kita patut mengundi berdasarkan parti saja atau adakah kita patut mengundi berdasarkan individu, dan benda-benda yang berkaitan dengan kenegaraan ini sewajarnya dididik oleh para pendidik kita, sama ada ianya secara formal melalui silibus pelajaran yang saya rasa hari ini masih lagi belum ada penekanan untuk menekankan soal penglibatan orang muda dalam menentukan kepimpinan negara, tetapi mungkin secara tidak formal ianya boleh dididik kepada anak-anak kita. Baik, terima kasih Datuk. Sebab berdasarkan pemerhatian saya nampak memang ramai dalam kalangan anak muda sekarang dah mula cenderung ke arah PH dan BN lah. Yang tu yang saya nampak. Alhamdulillah. Jadi ini pun kita nak ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah. Saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ni yang sebenarnya banyak memainkan peranan dalam usaha untuk menawan hati orang muda. Kalau kita tengok dulu, orang muda pun banyak juga yang membenci timbalan Perdana Menteri, tapi saya tengok selepas beliau begitu aktif turun ke bawah menyantuni rakyat, menyelesaikan banyak isu-isu rakyat, saya tengok Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pun sudah mula mendapat sambutan orang muda. So benda ni saya rasa baguslah, bagus. Ya, betul. Baik, terima kasih Datuk. Okey, sama. Eddie Reza, silakan Eddie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya ada satu soalan, tapi sebenarnya ada 2 soalan, tapi sebab dah tanya tadi, so satu je lah Okey. Okay.
Datuk selaku ketua Sekretariat Media Perpaduan kan. Okey. So saya nak tanya apa perancangan dari segi media Kerajaan Perpaduan ni untuk betulkan naratif politik tu yang kita tahu sekarang ni, terutama walaun ke ataupun adik-ahli parti pembangkang sendiri hari-hari tweet, terutama Twitter parti politik tertentu yang hari-hari tweet dan keluarkan naratif bukan-bukan, merepek-repek dan counter pelbagai isu yang zaman dulu pun dia still lagi update semua. So daripada, jadi orang kata ramailah penyokong-penyokong totok pembangkang ni terpedaya, and even anak muda pun kadang-kadang termakan dengan statement yang bodoh-bodoh daripada pihak lawan. Okey, untuk makluman Sekretariat Media Perpaduan ini kita tubuhkan dengan wakil-wakil daripada rakan-rakan Pakatan Harapan. Kalau kita tengok kawan-kawan daripada AP, kawan-kawan daripada PKR, Amanah, mereka bersama kita dan kita dah buat kursus, kita dah buat program pemukiman secara bersama, kita dah agih-agihkan tugas. Sekarang ni kita dalam proses untuk synchronize setiap apa yang dihasilkan dari peringkat media perpaduan ini kita salurkan balik kepada parti-parti untuk diviralkan, dan dalam masa yang sama bahan-bahan yang positif daripada parti-parti, setiap parti di dalam kerajaan perpaduan ini. Setakat ni kita baru fokus untuk BN dan PH. Kita belum lagi pergi kepada GPS dan sebagainya kerana fokus kita dalam tempoh 2 bulan ini lebih kepada nak memenangkan pilihan raya di 6 buah negeri ni. Jadi kita belum melibatkan lagi parti-parti komponen yang lain. Lebih kepada BN dan PH. BN pun yang nampaknya dapat sambutan ni daripada UMNO lah. Kita tengok kawan-kawan daripada yang lain ni pun ada juga sikit-sikit, tapi lebih kepada inisiatif sendiri berbanding dengan inisiatif daripada parti. Kita ada buat juga jemputan tetapi tak tahulah, kalau jemputan Maya Sabri dengan Syamuddin Tunusin ni laju je. Itu pun malam ni kita tengok ada video dia orang dah mula menunjukkan belang dia. Kita pun tak ada masalah. Silakan. Kurang tapak tangan, padang bola kita tadahkan. Bagi saya kita sedang cuba untuk memastikan bahawa ada synchronization. Ada synchronization naratif pun kita nak pastikan. Kalau boleh setiap parti bawa naratif yang sama, dan at this moment lebih kepada menjawab isu-isu. Cuma selepas ini dari segi attacking, kita akan mula buat attacking secara bersama juga. Maknanya kita tak boleh defend je sepanjang masa. Tapi tahulah tuan-tuan, bila kita berada dalam kerajaan ini, sudah pastilah proses mempertahankan itu lebih banyak berlaku daripada proses menyerang. Tetapi kita sedang memperbaiki. Tuan-tuan, kita bergerak buat masa ni dalam bak kata orang tu low cost high impact punya cara kerja. So kita buatlah cara yang sekadar yang kita termampu buat masa sekarang. Okey, faham. Soalan tambahan boleh ke? Boleh, silakan. Okey. Soalan tambahan berkenaan dengan undi 18 ni, pandangan Datuk lah sendiri. Kalau kita tengok keputusan PRU 15 tu, dia slightly memberi impact sikit lah dekat keputusan PRU, disebabkan termakan sentimen-sentimen dan sebagainya. So adakah kali ni PRN ke 6 negeri ni kita mampu untuk tackle balik orang muda ni untuk kembali ke platform yang betul lah. Okey. Kalau ikut kajian yang kita buat, sokongan anak muda yang berusia 30 tahun dan ke bawah ni, peningkatan sokongan BN dan PH alhamdulillah
menampakkan kita ada sokongan yang bertambah positif, kan? Sebab ialah orang muda ni mereka tidak terlalu terkesan dengan cerita-cerita temberang, cerita-cerita bohong, yang bak kata orang tu dah lama di doktrinasi, di indoktrin oleh Tun Dr. Mahathir dan sebagainya. Terutamanya yang memberi kesan sekarang ni kepada kita ialah bila kita bekerjasama dengan rakan kita daripada Pakatan Harapan ini, golongan-golongan yang lama yang dah tertanam dalam kepala dia sifat membenci DAP, mereka ni ada kesan lagi, dan saya nampak kita ada sedikit sokongan orang Melayu yang lari di kalangan golongan-golongan yang dah berumur, golongan-golongan bekas tentera umpamanya. Ini memang kita ada sedikit kehilangan sokongan. Tetapi dari segi anak-anak muda, alhamdulillah diorang ni pemikiran diorang tak adalah taksub seperti mana yang dah lama dalam politik ataupun yang hardcore parti ni. So mereka lebih terbuka menerima kerjasama di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Okey? Okay, Tok. Thank you, Datuk. Sama. Okay, Tok, ada soalan daripada viewers kita. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum, Datuk. Luqman Ya. Ini apa khabar, Datuk? Baik, alhamdulillah. Okey, Datuk. Dari tu Datuk ada cakap, hari tu Datuk ada bagi tahu yang kerjasama di antara BN dengan PH dalam media kerajaan perpaduan ni kan, iaitu komunikasi tu berjalan lancar lah kan. Cuma itu pada peringkat Datuk yang di atas lah, ini pada pandangan saya Datuk sebagai rakyat kat bawah ni, akaun ni. Okey, saya duduk di Parlimen Sayang duduk Taman Templer. Okey, Parlimen Sayang duduk Taman Templer. Okey, apa yang saya tengok baru-baru ni, semasa macam musim hari raya kan, mereka ada buat jamuan-jamuan kan, PH ke apa yang saya tengok Datuk ni kat Kelayang saya bagi tahu lah, duduk Taman Templer, Parlimen Sayang. Kalau PH buat, UMNO tak ada pun. Ini saya cakap terang ni, boleh hujung. Tapi kalau UMNO pula buat, yang ni pula tak pi. Tambah pula DAP dengan MCA, takkan bertentang mata Datuk. Jadi macam mana Datuk? Yang ni saya tengok kat bawah ni. Jadi pada pandangan saya, memang bawah ni, memang mereka ni kat Sayang saya cakap mereka tak campur lah. Tak macam dulu BN masa Pekat Nasional tu, BN buat PAS join. Apa pandangan Datuk? Ya, kita tak nafikan lah kita sedang usaha untuk menserasikan kepimpinan dulu. Kepimpinan pun sekarang ni ada sikit lah, adalah beberapa orang yang masih tak clear lagi. Itu kita tak boleh nafikan. Macam tadi kawan kita kata Iswadi Murni kan. Tapi dalam BN pun ada juga yang macam tu. Dalam PKR pun ada macam tu. Dalam DAP pun ada macam tu. So kita kena pastikan kita dapat selesaikan masalah kepimpinan yang masih lagi ada halangan untuk mereka ni bersama. Itu satu. Kedua, kepimpinan di peringkat negeri, dan saya nampak kepimpinan di peringkat negeri pun dah mula banyak juga program yang dibuat secara bersama. Dan kemudian kita kena turun pergi ke peringkat bahagian. Untuk makluman di peringkat jentera cyber ni kita dah 3 kali dah 3 kali, dan selepas ini kita akan buat kursus untuk jentera cyber kita ni di setiap zon. Kita akan pergi ke zon utara, kita akan pergi ke zon Pantai Timur, kita akan pergi ke zon tengah. 3 zon ni kita akan buat kursus secara bersama, dan kita akan cuba untuk merapatkan hubungan di antara kepimpinan ini dengan memperbanyakkan program-program talk show ataupun program-program ceramah jelajah secara bersama.
Kita pun haraplah kawan-kawan di peringkat bahagian kalau contohnya lah, kalau di kawasan parlimen tu Pakatan Harapan yang menjadi ahli parlimen, kita harap Pakatan Harapan tu mainlah peranan, panggil kawan-kawan BN untuk join sama program-program mereka. Sama juga kalau BN yang menjadi ahli parlimen di sesuatu kawasan tu, kita harap bila buat program, panggillah sama kawan-kawan daripada Pakatan Harapan. Dia kena ada orang yang mulakannya, kan? Itu sebabnya bila saya buat program Majlis Silaturahim, jamuan raya dan sebagainya, saya buka pada semua. Jamuan buka puasa saya buka pada semua. Kita kena lead by example lah. Kalau kita tak start, kawan-kawan pun rasa macam janggal nak bersama dengan kita. Tapi kalau setakat ni, bila media perpaduan buat ni, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan kita punya penyertaan untuk kita punya TikTok punya ni campur kan? Campur. Kita buat pertandingan TikTok pun kita buat secara bersama. Wakil daripada BN pun ada, wakil daripada PH pun ada, wakil daripada, kita buka pada semua 19 parti komponen yang menyertai kerajaan perpaduan. Okey, silakan. Halo Datuk, ya saya berhati dengan jawapan Datuk. Okey, terima kasih. Memang saya nak cakap dengan Datuk ni, Datuk. Okey. Datuk punya penjelasan memang detail, tepat, lagi berfakta. Memang bagi pandangan saya, UMNO kena keluarkan lagi orang-orang macam Datuk ni. Cuma satu lagi Datuk, soalan saya Datuk. Okey, pada pandangan saya Datuk, saya tengok macam TikTokers UMNO ni, BN ni, ini saya cakap saya jujur Datuk saya tengok jarang Datuk, tapi macam PH lebih dominan. Macam mana, soalan saya, macam mana UMNO nak sama level dengan PH di dalam media komunikasi ni? Sebab saya tengok kalau ni pun berapa orang ni Datuk yang dalam UMNO ni, Datuk Seri Kamil Hijaz, Datuk Esmi, Datuk yang Kedah tu, siapa tu yang sekebalan orang tu, siapa nama Datuk tu, ada Zamir Ibrahim. Tapi kalau PH berlambak, macam mana tu? Kena naik ke Wan Kuris. Wan Kuris ni aduh, naik ke Wan Kuris Datuk. Okey Datuk, itu saja Datuk. Selamat berjuang. Assalamualaikum. Mana Wan Kuris? Balik. Okey. Kita akui lah, kita akui kita masih lemah lagi. Itu sebabnya kita buat pencarian pemengaruh. Pempengaruh. Kita cari pencarian pengaruh ataupun influencer TikTok. Kita terimalah teguran tu, memang kita lemah dari segi TikTok ni. Maklumlah kita tak mampu nak buat macam Perikatan Nasional, dia orang bayar sampai influencer yang follower 1 juta ke atas ni, dia orang boleh bayar untuk 4 posting 100,000 100,000 dia orang bayar. Kita BN ni untuk keseluruhan jentera BN Coms pilihan raya lepas 140,000 peruntukan yang dia orang dapat. Jadi macam mana nak lawan? Jadi kita terima hakikat bahawa kita dari segi kewangan ni memang sangat lemah lah, sangat lemah. Ini pun saya baru je buka apa yang dipanggil sebagai akaun komunikasi UMNO Malaysia. Mungkin kalau ada penyumbang-penyumbang yang boleh menyumbang kepada parti ni, kita alu-alukan lah siapa yang boleh sumbang. Kalau siapa yang tak boleh sumbang dari segi kewangan ni, mereka boleh sumbang dari segi tenaga, dari segi peralatan. Kita galakkan lah untuk orang-orang yang ada capability untuk menghasilkan video pendek, yang ada keupayaan untuk menghasilkan animasi dan sebagainya. Mereka juga boleh menyumbangkan konten mereka untuk kita bantu sebarkan bagi menyemarakkan lagi. Saya tengok kawan-kawan Pakatan Harapan bab TikTok ni mereka dah pick up. Alhamdulillah. Mereka lagi laju pick up daripada kawan-kawan di sebelah BN ni. BN ini kita khusus demi khusus. Kalau sebelum ni kita tak memberikan tumpuan kepada TikTok, kita banyak pada Facebook. Sekarang ni Alhamdulillah lah kita dah mula
mengorak langkah ke arah itu. Okey, silakan, ada soalan lain? Okay, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Saya dari Datuk. Okey Datuk, saya ada satu soalan dan satu announcement Datuk untuk Datuk. Okey. Yang pertama, yang soalan saya tu Okey. mengenai media perpaduan itu. Okey. Okey. Saya faham mungkin ada certain yang tim media perpaduan itu lebih tertumpu kepada media sosial tu. Okey. Untuk macam live di Facebook atau TikTok. Okey. Soalan bagaimana pula dengan media-media seperti di televisyen dan juga surat khabar? Sebab saya tengok kebanyakan info mengenai kerajaan itu di televisyen agak kurang. Yang banyak pun di TV1. Compare dengan zaman Datuk Sri Najib dulu. Zaman Datuk Sri Najib itu saya begitu respect sekali tim media daripada BN itu, sebab mereka begitu orang kata agresif bila buat kerja. Maknanya kalau kat TV3 tu ke kita buka kan, sentiasa ada info-info mengenai kerajaan. Sebagai contoh, sewaktu Datuk Sri Najib memperkenalkan idea Satu Malaysia tu, boleh kita kata satu hari tu berpuluh-puluh kali lah kita dengar orang kata Satu Malaysia, Satu Malaysia. Tetapi dengan compare dengan sekarang ni tu, kerajaan perpaduan ni, yang saya boleh katakan sebenarnya lebih orang kata lebih kukuh dan lebih terbaik lah compare dengan kerajaan Barisan Nasional, kerana saya katakan kerana ini adalah bagaimana dua orang musuh politik ini bersatu membentuk satu kerajaan untuk negara. Tetapi kalau kita tengok di televisyen ni macam kurang sikit. Dia punya inilah info-info mengenai inilah kerajaan madani yang dikatakan ni. Untuk makluman, hari Jumaat ni insyaAllah kita akan ada Stratcom di peringkat parti-parti yang di-chair oleh YB Fahmi Fazil lah. Walaupun kita ada media perpaduan ini, kebanyakan media-media yang terlibat lebih kepada media sosial macam Harapan Daily, macam Suara Keadilan, macam Roket, DAP, lebih kepada media-media sosial, blog ataupun website bab melibatkan bernama, melibatkan RTM, melibatkan TV-TV ni ianya dijaga oleh YB Fahmi Fazil lah. Dan kita pun sedang menyusun untuk supaya kita ada perjumpaan dengan setiausaha akhbar setiap kementerian, supaya pihak parti pun dapat membantu kawan-kawan kita di setiap kementerian ini. Kalau ada polisi-polisi baru yang mereka nak perkenalkan, kita boleh bantu untuk menceritakan ataupun membuat storyboard, membuat naratif yang betul supaya semua sekali synchronize lah, tak ada tidak cacah marba. Dalam masa yang sama juga YB Fahmi juga dia chair Stratcom, itu juga pun banyak akan memastikan supaya ada synchronization di kalangan parti-parti politik, begitu juga dengan mereka yang terlibat di dalam kerajaan. Saya setakat ni saya tak boleh campur tentang urusan kerajaan. Saya tidak berada di dalam kerajaan. Kita berada di dalam parti-parti. Jadi kita buat ikut skop kita dulu. Kita bantu dengan memberi pandangan, dengan membantu untuk viralkan dan membantu dari segi aspek. Kalau ada setengah-setengah kementerian ni dia tak boleh jawab. Jadi yang mana yang kita boleh jawab bagi pihak mereka ni, itu sedang dalam proses berlaku lah. Ada setengah-setengah, contohnya macam isu yang melibatkan kenaikan, kononnya ada kenaikan harga gula. Kita bantu dari segi memberikan penjelasan yang sebenar tentang isu kalimah Allah, tentang isu lawatan di mana Perdana Menteri ke penjara. Walaupun ianya lebih kepada kerajaan yang sepatut menjawabnya, tetapi kita pun tolong sama membantulah. Dan saya rasa tak boleh nak berkira lah, bila kita jatuh, kita akan jatuh bersama. Kena ingat tu,
Kalau naik tu kita akan naik juga, naik bersama. Cuma ada orang duduk dalam kerajaan, ada orang tak duduk dalam kerajaan. Tapi kalau jatuh tu, kesan dia bukan hanya orang yang duduk dalam kerajaan ada kesan, yang tak ada dalam kerajaan pun akan terkesan juga. Jadi kita tak boleh berkira dalam bekerjasama ni. Kita kena saling bantu-membantu, kan? Dan kita kena anggap bahawa matlamat kita memastikan bahawa kerajaan perpaduan ini perlu kita kekalkan supaya rakyat Malaysia dapat kita bela nasibnya. Okey? Okey Tok, ada soalan? Ya, terima kasih untuk jawapan Datuk tu. Saya rasa macam puas sikit lah, lega sikit lah dengan jawapan Datuk tu. Sebenarnya kalau ikutkan Datuk, saya sebenarnya lebih mengharapkan Menteri, ni bukan kita nak cakap Fahmi Fadzil tak buat kerja tu tau, tapi kata saya sebenarnya lebih suka, untuk saya katakan, saya lebih suka kalau kata Menteri Komunikasi itu diambil daripada Parti Barisan Nasional, kerana kata melihat sejarah, orang kata track record mereka sebagai Menteri Komunikasi ni sangat baik lah compare dengan sekarang. Mungkin mungkin terlalu awal untuk saya nilai. Saya rasa 6 bulan ni terlalu awal untuk kita nilai lah. Saya nak beritahu, saya duduk dekat pengarah komunikasi ni pun kerja tak habis. Terlalu banyak kerja kan, dan kehidupan kita ni dah tak ada kehidupan macam biasa lah. Nak pergi exercise setiap hari ni pun dah tak ada lah kan. So perut pun dah naik, berat dah naik 4 kilo ni. Kita bagi peluang lah untuk kawan-kawan. Sudah pasti kawan-kawan kita ni mereka cuba buat yang terbaik kan. Mereka cuba buat yang terbaik. So daripada kita mencari salah mereka ataupun kelemahan mereka, lebih baik kita cari jalan macam mana kita boleh membantu walaupun mereka ni tak tahu kita membantu mereka. Betul. Okey. Saya ada announcement lah sebenarnya tu. Saya nak buat dekat sini lah. Sebab saya dah sampaikan juga pada wakil daripada PH iaitu MB Negeri Sembilan. Okey Tok, saya daripada Parian Raja, jadi saya kasih sekali lagi, saya daripada Parian Raja Johor. Untuk pilihan raya negeri 6 negeri ni Tok, saya di mana saya berhasrat untuk membantu jentera pilihan raya bagi mempromosi, berkempen untuk parti Kerajaan Perpaduan lah, gabungan Kerajaan Perpaduan sekarang. Di mana Tok, saya nak beritahu kat sini, saya akan berbasikal daripada Johor ke Negeri Sembilan dan akan berakhir di Tanjung Karang, Selangor tu. Saya berbasikal secara solo tu. Secara solo, tak ada tim, tak ada escort. Saya akan berbasikal secara solo, di mana saya akan pada masa yang sama saya akan membawa bendera Barisan Nasional dan juga bendera Pakatan Harapan. Jadi itu saya macam dekat MB Negeri Sembilan pun tu, saya ada sampaikan jugalah yang saya kata Tok Min, saya nak jumpa Tok Min lah. Tok Min sampai Soman tu saya dapat jumpa Tok Min tu, jadi dapat polok jadi jadi saya kita ucapkan selamat berbasikal, jagalah keselamatan di jalan raya. InsyaAllah saya pun dah dapatkan permit daripada Balai Polis juga untuk saya punya jelajah ni. Saya pun dapatkan permit dan alhamdulillah. Ni bukan saya beritahu Datuk ni, saya kata nak minta dana ke apa tu, tak Tok. Alhamdulillah saya dikelilingi sahabat-sahabat saya di TikTok. Terima kasih. Kalau nak datang singgah ke PWTC, beritahu lah nanti. Salah satu tempat saya akan singgah. Saya akan singgah ke PWTC tu Tok. Kita belanja makan sate. Saya ni penyokong PH tu, saya kat jujur kan tu. Jadi kita tak pernah jejak PWTC tu, ingin sangat nak jejak. Boleh. Jadi kata saya pun bukan kata beritahu Datuk ni nak umum nak minta bantuan ke apa tu, tak. Saya nak beritahu saja nak maklum pada Datuk yang saya akan buat misi ni yang saya bagi. Semoga berjaya. Syaf. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa kebenaran. Saya ingat Papa Gomok. Papa kebenaran. Hazar Catering. Assalamualaikum. Okey, soalan studio, silakan. Soalan studio. Ada pula. Ya, Waalaikumsalam. Okey, Razwin, terima kasih Datuk.
topik yang terbaik hari ni, Datuk. Saya dah tunggu lama. Okey. Datuk ada cakap tentang kita kekurangan di sebelah BN ni, tentang TikTokers and all that, dari komunikasi. Ya. So saya nak bagi pendapat lah. Dia tidak ada salah, tidak ada betul dalam pendapat ni, Datuk. Okey. Cuma sebagai pengarah komunikasi, mungkin Datuk boleh ambil ilham sikit lah. Saya tengok sebab TikToker sekarang ni, Datuk, macam 5-6 hari lepas, seorang TikToker Pakatan Harapan, Cik Yani ni, influencer, dia Menteri Besar Selangor telah datang ke room beliau dan menjawab soalan-soalan daripada bawah. Dan tadi atau sudah habiskan masa berjalan, saya tak tahu, Menteri Besar Negeri Sembilan berada dalam roomnya menjawab soalan-soalan. Saya mencadangkanlah, Datuk, mencari influencer pun bagus, memberi info-info berita pun bagus. Cuma kalau boleh, Datuk, panggil menteri-menteri daripada BN seperti Datuk Zahid, Tok Mat, Menteri Luar Negara kita tu, Datuk Seri Zamri, untuk datang berjumpa, bersuam melalui TikTok. Kerana sekarang kita rata-rata tu, Datuk, Facebook tu ada, YouTube tu ada, tapi TikTok is the main platform in Malaysia on all. Okey, noted. Nazril, okey. Kita akan susun nanti menteri-menteri kita ni untuk kita adakan program Bual Bicara di TikTok secara bersama dengan mereka, insyaAllah. Terima kasih, Datuk. Itu saja pendapat saya, Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Alright, sama. Okey, soalan studio, silakan. Okey, soalan studio tu berbalik kepada politik. Hari ni kita ada berita atau kenyataan daripada Tun M. Tun M. Tun M cakap Melayu mula bosan dengan politik. So apa pandangan Datuk? Betul lah. Betul lah tu. Melayu mula bosan dengan politik. Tapi politik yang mana? Melayu mula bosan dengan perangai Mahathir dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Bukti apa Melayu bosan? Bosan ni sehinggakan semua calon-calon pilihan raya yang bertanding atas tiket parti Mahathir, seorang pun tak dapat deposit pilihan raya. Semua kalah dan tak dapat deposit pilihan raya. Semua hilang deposit. Itu bukti Itu bukti memang orang Melayu bosan dengan terlalu banyak politik. Dan kita tengok dalam pilihan raya yang lepas, lebih kurang 25% orang Melayu tidak keluar mengundi pun. Sedangkan sokongan ataupun peratus keluar mengundi di kalangan masyarakat India dan Cina melebihi 95%. Tapi kenapa orang Melayu ni hanya lebih kurang 75% saja? Jadi kalau Mahathir kata orang Melayu bosan, betul lah. Dan salah satu aspek yang paling diorang bosan ni tentang perangai Mahathir yang tak cukup-cukup nak jadi Perdana Menteri. Okey, silakan. Salam sejahtera, Datuk. Salam sejahtera, Papa Kebenaran. Ya. Okey, saya ada satu cadangan. Silakan, Papa Kebenaran dulu. Ya, okey. Saya ada satu cadangan, tapi sebelum saya bagi cadangan tu, saya nak betulkan sedikit tadi lah, yang ada pemanggil tadi nama dia Nashko. Dia cakap Iswardi burukan Najib. Itu benda tu sangat tidak betul lah. Sangat tidak betul. Sebelum terbentuk kerajaan perpaduan, memang dia ada hantam Najib. Tapi selepas kerajaan perpaduan dibentuk, tak ada satu pun video dia yang dihantam Najib. Dia cuma cerita fakta kes yang mana semua orang dah tahu. Itu saja. Kalau Datuk tidak percaya, Datuk boleh pergi sendiri tengok video dia. Fakta kes dia tu, dia menceritakan tentang fakta kes Datuk Seri Najib lah. Yang semua orang tahu. Yang semua orang dah tahu. Yang semua orang dah tahu. Ya, yang semua tahu lah, yang dilakukan dalam berita, itu saja. Itu yang di dalam berita. Yang di dalam berita tu yang banyak berita tak betul tu. Saya minta berhati-hati lah pasal tu. Tak apa, nanti kita evaluate video-video Iswardi ni nanti. Okey. Ya. Yang soal cadangan tu, sebab PAS dan PN mereka sudah ada gelombang hijau. Okey. Apa kata kita buat kita punya gelombang juga.
gelombang perpaduan. Bagus cadangan tu. Gelombang perpaduan Sebab Ya. kekuatan kita adalah perpaduan kan. Ya, betul. Dan kita topik kekuatan adalah perpaduan dan kita Ya. patut bawa naratif perpaduan juga untuk Betul. pilihan raya akan datang. Ya. So apa Setuju. kata kita buat gelombang perpaduan untuk menentang gelombang hijau. Okey. Mereka asyik main pasal Melayu, apa kata kita main Pasal perpaduan. Ya. lawan mereka punya Okey. Setuju. itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Papa kebenaran. Haza Catering. Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Datuk, apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Cakap. Azhar Catering atas nama saya sebenar Ilyas Datuk ya. Ilyas, okey Ilyas. Okey, dua saya daripada Pak Buntar Datuk. Okey. Okey, dua isu di sini saya nak minta perhatian pada Datuk dan komen pada Datuk lah. Okey. Pertamanya, berita di Kedah tu, berita untuk perpaduan ni amat menggembirakan kita untuk PRN. Tapi ada satu berita yang kurang menarik lah Datuk. Okey. Cerita dia dikabarkan lah masing-masing nak berebut nak jadi calon. Oh, Di okey. pihak kita Datuk. Okey. Ketua-ketua bahagian. Minta maaf lah saya cakap. Yang ni maklumat saya tu wallahu alam Datuk. Ini maklumat yang saya dapat Datuk ya. Okey. Bakat berebut nak jadi calon. Yang ni masalah kita bila berebut, sebab Datuk lebih faham lah kan, Datuk lama lagi dalam kepimpinan. Bila merebut jadi calon ni, kalau tak dapat dia akan berlaku mencantar, bekok Datuk. Setuju? Yang ni saya minta pihak Datuk dan MKT kena ambil perhatian lah. Yang pertama. Okey. Yang kedua Datuk, isu yang kita nak PRN ni Datuk, dalam negeri ni. Saya berpandangan untuk pengundi di saluran 1 dan saluran 2. Saluran orang tua ni. Okey, seperti berkata saluran 1 ni dia isu semasa Datuk. Depa tak ambil pot sangat Datuk, depa tak ambil kisah sangat Datuk. Tetapi yang saya nampak kemarin kalau tak silap saya dalam parlimen Mak Sabu ada bawa isu penanaman padi 2 tahun 5 kali. Saya rasa isu ni kalau kita boleh highlightkan dalam RTM ataupun media perdana yang dikontrol oleh YB Fahmi yang akan Datuk ada perjumpaan nanti, yang ni akan memberi kesan untuk kita menarik pengundi saluran 1 dan 2 Datuk. Itu pandangan saya Datuk. Apa pandangan Datuk? Okey. Ya. Apa dia? Pasal ketua bahagian ni. Dia macam ni. Saya rasa kita tak perlu bimbang sangatlah tentang ketua-ketua bahagian. Ketua-ketua bahagian ni sudah pastilah mereka ni kenapa bergoyang ni? Okey. Ketua-ketua bahagian ni sudah pastilah mereka ni ialah dah lama 5 tahun menanti daripada kekalahan pilihan raya umum yang ke 14 dulu kan. Bila ada setengah-setengah tu bertanding parlimen, ada setengah-setengah tu tak dapat bertanding parlimen, mereka sudah pastilah menaruh harapan untuk bertanding di peringkat DUN pula Bagi saya itu hak ahli-ahli politik untuk menawarkan diri, untuk melobi. Kalau mereka ni nak dapat jadi calon, sepatutnya mereka dah buat kerja lama dah 5 tahun yang lepas mereka dah buat kerja, dan daripada prestasi mereka itulah parti akan menentukan sama ada mereka ni layak ataupun tidak untuk dicalonkan dalam pilihan raya di 6 buah negeri ni. Saya rasa kita tak perlu nak ambil kisah sangatlah dan kita harap kepada kawan-kawan yang tidak dapat menjadi calon, jadikanlah pilihan raya umum yang ke-15 sebagai iktibar. Kita lihat kita sebuah parti yang kuat. Kita menang besar di Johor, kita menang besar di Melaka. Tetapi
disebabkan kegairahan setengah-setengah daripada kita ni, merasakan bahawa dia patut jadi calon, tiba-tiba bila tak dapat jadi calon mereka sabotaj. Kesan dia, kita walaupun parti besar, walaupun kita mempunyai keahlian, orang Melayu paling ramai di dalam negara ni, undi yang kita perolehi daripada orang Melayu sendiri pun lebih kurang 33% lebih saja. Jadi belajarlah melalui kesilapan ni, dan akibat daripada perbuatan kita mensabotaj parti, memboikot parti, tidak bekerja bersungguh-sungguh untuk memastikan kemenangan parti, akhirnya kita hanya memenangi 26 kursi atas tiket UMNO daripada 114 yang kita tandingi. Hanya lebih kurang 1/4 lah, lebih kurang 1/4 lebih sikit je daripada jumlah keseluruhan yang kita tandingi. This is very bad, sangat teruk. Jadi janganlah sampai perkara ini berulang kembali. So nak usaha, nak lobby dan sebagainya untuk jadi calon, buatlah. Tetapi bila parti dah memutuskan siapa yang difikirkan sesuai untuk diangkat menjadi calon di sesuatu kawasan itu, bak kata orang tu, letaklah parti di hadapan daripada kepentingan peribadi. Berilah sokongan padu kepada calon yang parti putuskan untuk bertanding di sesuatu kawasan itu. Itu je lah nasihat saya yang saya boleh berikan. Okey, silakan. Ada soalan lain? Okey. Tak ada belum. Okey, studio tu Ya. ada satu video pendek berkenaan dengan announcer. Ya. Tuan Guru announcer. Dia ada cakap Zahid Hamidi petualang bangsa lidah bercabang berkenaan dengan muafakat nasional lah. So apa komen tu? Biarlah apa benda yang Anwar Musa ni nak cakap kan. Kalau dulu masa dia berada di dalam kerajaan ini, dia kata kita kena bekerjasama dengan semua pihak, dengan PKR ke, dengan DAP, even dengan DAP pun dia cakap kalau perlu kita kerjasama, kita kerjasama. Dia kata ini dah tiba masanya kita kena bersikap lebih inklusif. Kita kena hentikan racism, kita kena hentikan bermainkan isu-isu agama, isu perkauman. Tapi bila dia dah pakai baju hijau dengan tag lalat dia tu, hari ni kita tengok dia ni lebih daripada Tuan Guru Haji Hadi pula. Fatwa-fatwa ada sikit hari lagi, macam-macam fatwa yang dikeluarkan oleh Anwar Musa ni. Jadi bagi saya lah, orang macam Anwar Musa ni dia cakap apa pun, kalau boleh masuk tinggal kiri, keluar tinggal kanan. Jangan simpan walaupun seinci sekalipun di antara kedua-dua telinga kita ni. Jangan pakai kenyataan orang-orang macam ni. Boleh memusnahkan negara. Okey? Okey tu. Ya. Wan Saiful, Wan Jana Wibawa, berikutan flip-flop yang disebut oleh Perdana Menteri. Okey. Dia meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim flip-flop dalam pengeluaran KWSP. Ya, itu terpulang kepada dia lah, dia nak cakap apa kan. Tapi kita pun harap sebelum Datuk Seri Anwar flip-flop, dia patutnya flip-flop juga kan. Jangan bila time ada kuasa, orang suruh bagi duit KWSP dibenarkan untuk keluar. Bila time kau ada kuasa, kau tahu apa kesan dia kalau dibenarkan, kau tak bagi keluar sampai kan kau punya presiden tu hilang jawatan Perdana Menteri. Kau tak bagi keluar. Tiba-tiba bila kau dah bukan lagi ahli parlimen, bukan lagi Perdana Menteri, kau pula jadi champion suruh kerajaan benarkan pengeluaran KWSP. Kau pula tawarkan untuk keluarkan KWSP bersasar. Ini bukan flip-flop namanya. Ini hipokrit. Ini double standard. Cakap tak serupa bikin. Bila ada kuasa, dia tak nak benarkan pengeluaran. Bila dah tak ada kuasa, dia sibuk nak benarkan pengeluaran. Dia sibuk pula jadi champion kepada pihak-pihak yang
menuntut supaya dibenarkan pengeluaran KWSP ni. Tapi yang paling parah sekali, orang yang beria nak sangat pengeluaran KWSP tu mengangkat pula orang macam ni menjadi hero mereka. Sama-sama terlungkup lah jawabnya. Macam luncai terjun dengan labu-labunya. Kita silakan je lah, biarkan. Okey. Ya, boleh jawab sikit Tok tuduhan si Tun Faisal itu. Kenapa dengan Tun Faisal? Hidup lagi ke? Dah lama aku tak dengar ayat Tun Faisal tu. Dia tu kan, dia cakap dalam posting dia lah kat Facebook ni. Dia kata Luqman Adam ni kuat kelentong juga, sebab tu masa di dalam jasa Puan Zakasi cukup risau nak bagi dia bercakap dan menjawab soalan masa town hall jasa. Tapi apabila Luqman merapu dan kelentong, nanti makan diri dan menjejaskan imej jasa, dia kata tu. Ya, macam tu dia cakap. Dalam posting ni lah. Ya. Aku dah cakap pun, nak cakap pun payah Kalau dulu masa town hall jasa tu hampir semua tempat aku pergi. Kalau misalnya Datuk Fuad Zakarsi ada berpendirian begitu, dah lama dah dia blok aku, tak bagi aku pergi. Betul. Kan? Dia ni ada bercakap tak dalam town hall ni? Ada, dia ada cakap. Dia ada bercakap. Walaupun dia merapu, tapi aku belum pernah lagi cakap dia merapu lah. Kan? Tak adalah semua dia merapu, cuma cara penyampaian dia tu orang tak minat dengar. Tidaklah terlalu merapu, kan? Cuma ialah saya pernah ada masalah dengan Datuk Fuad berhubung dengan pelantikan timbalan ketua pengarah. Bila dekat setahun jugalah saya punya pelantikan ketua pengarah tu tidak diproses. Tidak diproses. So bila tidak diproses tu memang ada krisis lah di antara saya dengan ketua pengarah ketika tu. Itu ketika itulah. Dan bila ada krisis tu memang bak kata orang tu memang saya dah tak terlibat dengan town hall, tak terlibat dengan program dengan student dan sebagainya. Bukan pasal apa yang saya cakap dalam siri-siri jelajah town hall dan sebagainya, kan. Kalau nak menipu tu patut-patutlah cakap dengan Tun Faisal ni, kan. Setakat ni belum ada orang komplain lagi lah, saya cakap merapu dalam town hall dan sebagainya. Tetapi lebih kepada tentang soal pelantikan saya sebagai timbalan ketua pengarah, dan Datuk Najib mengambil langkah penyelesaian dengan menarik saya di Kementerian Kewangan. Itu je. Dan bila saya berada di Kementerian Kewangan, selepas itu kita mempertahankan kerajaan yang sama, saya okey balik dengan Datuk Fuad. Bila kita dah kalah pilihan raya pun, hubungan saya dengan Datuk Fuad jauh lebih rapat berbanding dengan Tun Faisal. Tun Faisal yang tinggalkan kawan. Okey? Betul. Kalau kita lihat sekarang ni kan, gerak gempur yang dilakukan oleh Perikatan Nasional ni, pergi ceramah mega sini kan, belum pun gendang PRN tu dimulakan. Dia dah, adakah sebab mereka ni risau bila rakyat dapat tahu kes-kes rasuah, kes-kes orang yang jalan bahawa ni semua, bila rakyat dah faham, mereka mula risau. Kita tak boleh anggap itu sebagai risau. Sebagai sebuah parti politik, itulah yang sepatutnya kita buat. Apa yang PN buat, that's how we should do it. Kita jangan kata orang tu, jangan iri hati lah bila mereka buat kerja mereka. Jangan jadi macam Faris Hadi kan. Kita buat program media perpaduan, dia rasa dengki. Betul tak? That shouldn't be the way. Kau buatlah kau punya media perpaduan. Tapi kalau kau dah rasa kau dah biasa bayar orang untuk buat TikTok, untuk apa ni, create content bagi Perikatan Nasional, maka teruskan dengan kerja membayar. Kita tidak ada kemampuan untuk membayar, maka apa yang kita buat, kita talent scout bakat-bakat yang nak menyumbang secara sukarela, ataupun setidak-tidaknya kita appreciate daripada masa ke semasa kita buat pertandingan dan sebagainya, berikan
motivasi untuk mereka. Itu cara orang tak ada duit buat kerja. Ataupun kita kalau kita ada lebih sikit lah duit, mungkin setiap konten yang diorang hasilkan ini, kita bayarlah, bagi token sikit. Tengoklah kemampuan kita. Kalau kita berompak jana wibawa macam diorang ni, kita tak payah buat pertandingan, kita bayar je tiktokers ni kan. Kita boleh pakai duit rompakan tu. Kita tak buat perangai, kita tak macam diorang. Okey tu. Okey? So, si Romo ni tu, dia share lah daripada seorang Mamat ni share Datuk punya grafik tu dengan pencarian TikTok tu lah. So statement dia kata dengan tindakan yang kita buat ni, kita terdesak untuk mencari influencer untuk menyokong kerajaan tu. Bukan soal terdesak tak terdesak. Kita tahu bahawa orang muda ni, mereka punya tahap pendengaran tu sangat singkat. Mereka lebih prefer TikTok berbanding dengan mendengar ceramah-ceramah panjang macam saya selalu ceramah ni. Kita tengok kalau ceramah panjang yang saya buat ni, dia punya viewer kurang 1,000-200,000. Tetapi kalau kita dah pendek kan, dia boleh pergi 300-400. Itu maknanya orang muda ni dia suka benda yang ringkas, padat. Jadi suka tak suka, kita kena adapt ourselves dengan teknologi baru, dengan pendekatan baru. Kita ubahlah. Kalau ada orang lain, anak-anak muda kita boleh menyampaikan mesej pada rakyat dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, dengan gaya bahasanya yang orang muda pun suka, dengan logat dia, maka kita kena congkil bakat-bakat ni, kita kena ketengahkan. Aku baru je jadi pengarah komunikasi, so sekarang aku buat, betul tak? Dulu orang lain yang jaga. Bila dulu Syariah Amnan jaga, dia tak buat kerja dia. Okay? Alright. Kita minta tolong sahabat-sahabat, tolong share live kita pada malam ni. Siapa yang ada masalah untuk share ni, boleh save nombor saya 0138387038. 0138387038. Save nombor ni, Lokman Adam Group. Ini bukan untuk WhatsApp peribadi saya, memang saya tak baca. Save nombor ni, masukkan nombor ni ke dalam grup WhatsApp tuan-tuan. Grup WhatsApp cawangan ke, bahagian ke, grup WhatsApp politik ke, kampus ke. Masukkan, saya akan salurkan maklumat daripada masa ke semasa ke dalam grup tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.